Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab itu pakai ke surat 57 dan firman Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Panjang ayat tu. Hadirin sekalian, syukur kita pertama sekali ke Allah Ta'ala. Allah lah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita, alhamdulillah. Lebih lagi syukur kita, Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat besar menjadikan kita sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu nikmat yang dicemburui oleh semua nabi dan rasul dahulu, yang mereka sendiri walaupun nabi dan rasul, tapi mereka berharap dan pernah memohon pada Allah Ta'ala agar mereka ni dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita jadi umat itu. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala lahirkan kita melalui mak ayah kita yang Islam. Dengan itu kita dapat Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Dibesarkan kita pula dalam satu suasana masyarakat Melayu Islam. Dengan itu memudahkan kita untuk ikut perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan dia, alhamdulillah. Disedarkan kita untuk menuntut ilmu, alhamdulillah. Dijadikan kita bersungguh haloba, cenderung untuk terus memahami apakah dia yang dikatakan agama Islam ni, lebih lagi untuk mengenal Allah Ta'ala, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar benar-benar Allah ni kita boleh faham maksud la ilaha illallah dan boleh menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai orang yang sangat kita cintai dan kasihi dan kita contohi dalam seluruh kehidupan kita. Alhamdulillah. Syukur diberikan kepada kita keupayaan, kehendak, kederat dapat hadir solat maghrib berjemaah pada malam ni, alhamdulillah. Dapat pula berada dalam satu majlis ilmu, insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Khulasah Sifat 20 ni, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, firman Allah Taala. Hadirin sekalian, kita duk baca ni masih lagi nak menyambung petikan yang diambil oleh pengarang kitab kita ni daripada ayat-ayat Quran untuk menunjukkan makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni semuanya cantik, teratur, kemas. Dia mempunyai hikmah dan rahsia khasnya atas kita faham dan duk bicara dalam bab ketuhanan ni. Makhluk adalah mendalilkan kepada Khalik makhluk. Itu dasar pembicaraan kita. Apa maksudnya makhluk mendalilkan Khalik makhluk? Bahasa yang kita dengar daripada para ulama kita duk tulis sekarang dan memberi huraian kepada kita dalam ilmu tauhid
bahasa yang disebut ialah baharu alam ni mendalilkan kidamnya Allah Ta'ala. Baharu alam ni mendalilkan wujud Allah Ta'ala. Baharu alam ni mendalilkan segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, mendalilkan dia. Tak ada satu makhluk pun yang makhluk ni semata-mata makhluk, bahkan makhluk mesti mendalilkan khalik makhluk. Dan tajuk yang kita duk bicara pun masih dalam bab wujud, khasnya untuk mensabitkan wujud Allah Ta'ala dengan yakinnya supaya kita, yang kita sendiri adalah makhluk, macam mana kita nak mencapai dan kita boleh faham dan sentiasa isbatkan khalik makhluk. Satu kelalaian yang paling besar kat kita ada sekalian dalam permasalahan akidah ni, kita lalai sentiasa daripada mengisbatkan. Maksud isbat ni kita nak boleh meyakini, boleh sedar, boleh realize ke Allah Ta'ala yang aku ni makhluk, Allah lah yang jadikan aku. Allah lah yang ciptakan aku. Azrilan inilah antara kelalaian yang paling besar yang berlaku dalam masyarakat kita. Hatta kita sendiri boleh suluh diri kita. Kita sendiri pun dalam keadaan lalai dalam keadaan tu. Yang inilah yang terus kita nak belajar dan nak faham dalam perjalanan bab akidah ni. Apatah lagi, saya pun pernah sebut kat tuan-tuan, untuk betul-betul berjalan atas jalan akidah ni, walaupun ada perkara akidah dasar yang kita daripada kecil kadang-kadang dah faham dah, tapi untuk benar-benar faham dan benar-benar boleh memahami maksud la ilaha illallah ni, dia mesti berguru dengan guru yang sebenar-benarnya, guru yang mereka ni pun memang ambil dengan cara berguru juga, ngaji, belajar, mendapat latihan dan tarbiyah daripada guru sebelumnya, yang mereka ni pun dah lulus latihan, tarbiyah, ujian dan seumpamanya bahasa dia itu, yang mereka ni pula pakar dalam perjalanan tauhid, yang mereka pula boleh membimbing kita untuk supaya kita pula macam mana dah berjayanya mereka hidup dalam sentiasa bertauhidkan Allah Ta'ala, supaya kita pun dapat tauhid macam mana mereka dapat tauhid. Yang ni memang kena ada satu pembelajaran khusus dan mesti ada masa yang lebih sesuai, lebih munasabah untuk belajar, faham, bersemuka, bahasa begitu, bahasa yang disebut dalam istilah kita talaki, kita mujalasah, bermusahabah, bersohbah, berguru, bertemu mata, face to face, yang turut bahasanya, menghadap betul-betul, guru, bersungguh-sungguh pula berguru, menerima amanah, melaksanakan tugasan yang diberi, memberikan laporan hasil daripada amalan yang telah diamanahkan kat kita. Semua ni adalah proses perguruan yang mesti kita lalui untuk benar-benar menjalani perjalanan hidup ni sebagai hamba Allah Ta'ala. Bahkan kalau saya sebut gini, kita nak ambil lesen mandu pun perlu ada teori yang kena lulus dan perlu ada masa yang munasabah dengan guru ada di sebelah, ajar kita satu persatu bagaimana kaifiat memandu. Yang turut bahasa mudah saya nak sebut. Tu pun kelas memandu berapa jam? 2 jam cukup? Tak cukup. Tu pun tuan-tuan haloba tak nak belajar lagi kalau boleh. Tapi mengaji ni ada orang tak mau belajar. Tu pelik sikit lah. Macam mana dia nak sampai ke Tuhan, nak sampai ke Allah Ta'ala, sedangkan tak pernah belajar, tak pernah ada keinginan nak belajar, tak pernah ada perasaan seronok dengan guru yang mengajar, duduk pula jauh-jauh. Agak-agak boleh lah dapat. Susah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang rasa tuan-tuan duduk jauh tu, marilah dekat sikit. Saya pun nak kenal juga tuan-tuan. Ya, betul kan. Nak kata saya ni makan orang, tak tahulah kot saya ni punya. Saya tak tahulah macam tu kan. Pasal saya rasa saya tak adalah nampak garang kan. Tapi kot tuan-tuan nampak pada jauh. Saya ni nampak kompos singa, nampak rimau, kompos serigala, terekam orang. Kot lah gitu kan. Saya mana tahu tuan-tuan yang perception dengan saya kan. Jadi, tu yang saya manggil tu kan. Kalau boleh mari ke depan tu, okey lah tu. Kan?
Saya pula dah tua tuan, mata jauh-jauh kat kenal. Esok kalau kata ditanya esok, orang ni pernah tak duduk majlis dalam majlis ilmu kau? Contohlah, saya kata tak tahu aku, ya Allah. Aku bukan nak pak dah, katanya. Demo ni duk mengaku kata dia orang ni pernah dengar kau punya kuliah, kata dia. Tak tahulah, ya Allah. Mata dah tak apa nampak. Alhamdulillah. Tuan-tuan bergerak tu janganlah niat pasal saya. Saya tak ada apa-apa. Saya tukar sampai. Pasal kita, macam mana pesan tutup guru para ulama kita, lagi besar tu. Pesan ni tuan-tuan kita pakai sampai mati. Dan dia tak payah guru panggil patutnya. Dia ada satu, saya dah sebut macam mana, prinsip kita, ngaji. Apa dia? Lagi besar kita jaga adab dalam majlis ilmu, lagi besar Allah Ta'ala bagi manfaat ilmu yang kita dapat. Lagi besar adab yang kita jaga, lagi besar manfaat yang kita dapat. Jadi siapa yang tak jaga hal tu, dia tak dapat manfaat nanti. Walaupun duduk majlis ilmu banyak. Bila sebut kata jaga adab ni tuan-tuan, Masya Allah. Saya mengaji, abah kita mengaji berkitab, bukan saja berkitab, berguru. Daripada kitab dia baca, dia hurai, dia sebut. Macam-macam adab kita kan. Saya sebut adab contoh. Ada orang kadang nak pergi ngaji, dia bawa kitab. Misalnya, ni Quran ni. Bawa kitab, bawa Quran. Cara susun kitab pun ulama' kita bahas. Tuan-tuan katalah bawa Quran satu, bawa kitab ni satu. Betul pegang. Tuan-tuan nak letak macam mana? Ni dulu kan? Nak letak macam mana? Pandai. Untuk kunci tuan-tuan letak mana? Ada orang letak kunci atas Quran. Saya tak tahu siapa. Kadang-kadang ada surah Kahfi, awal surah dia ambil tu je kan. Letak atas rehan, lepas tu dia hempapnya dengan satu benda. Seolah-olah Quran ni duduk martabat bawah, ada benda lain hempap dia ni lagi tinggi martabat daripada Al-Quran yang dia bubuh dalam plastik tu, panggil plastik apa? Plastik keras tu. 5 minit tu. Yang Quran tu kan, pasal nak mudah baca surah Kahfi ke apa. Saya tengok tu terbakar tu kan. Tuan-tuan tak apalah, wali-wali tak apa. Tak rasa apa-apa. Tak boleh kan. Kalau duduk sini atas ni tak apa. Tutup guru dulu nak letak tu pun berkira kan. Apatah lagi duduk dalam majlis ilmu, apatah lagi nak bercara batin kita, hati sanubari kita. Kita datang pula dengan istilahnya kosong, berasa kita kosong, nak isi betul-betul daripada majlis yang kita dapat. Ataupun kita datang ni dengan rasa aku penuh dah. Aku nak cek dengan ustaz ni okey ke tak okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mari tu, saya nak nasihat macam ni. Balik lagi elok lah. Kasar lah sikit bahasa saya tu. Ya tuan-tuan. Tambah pula yang jadi spy. Tuan-tuan tobat lah. Tak salah buat kerja jadi spy tu. Nak spy, pencuri, perompak, perogol, silakan. Spy orang yang memang nak ajar kita cara agama, nak ajar kita balik pada jalan Allah Ta'ala, nak ajar kita betul-betul hidup cara macam mana ditunjuk oleh para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in yang sampai salah silah dia kepada kita. Bahasanya mesti nak bawa macam mana perjalanan mereka salafus soleh dulu ni. Yang ni diintip-intip, macam-macam lah. Kalau itu kerja tuan-tuan, saya kata tuan-tuan baik berhenti kerja, cek kerja lain lah. Itu kot bahasa ni. Kalau tuan-tuan intip tu takut ada Wahabi, yang tu silakan. Yang tu silakan. Sikit lah dengan bahasa-bahasa gitu. Jadi nak sebut tu saya apa tuan-tuan? Ni pasal kaedah ulama kita sebut dah. Yang ni yang kita mengaji ada berkat. Berkat ni dengan mana apa? Walaupun kadang ngaji sikit, tapi manfaat dia besar. Ada orang khatam kitab, majlis hadis semua, tapi tak menyebabkan ada sesuatu hasil pada diri dia untuk dia nak berubah jadi orang takwa. Na'udzubillah. Ini bab yang kalau disepah duduk majlis ilmu, tutup guru kita tuan-tuan, dia banyak nasihat. Dia kata, yang ni suasana yang paling takut. Bahkan saya mengaji, ada guru dia bagi nasihat macam ni. Kata dia, kita mengaji ni, murid ni ada 3 jenis. Kata dia. Kalau Urdu bolte, pehla murid, dal ka murid hai. Saya bunyi Urdu dah. Ada 3 jenis pelajar.
Murid ni ada satu. Satu dia panggil dalkan murid. Apa dia? Murid ni main mengaji pasal makan. Dal tu macam dal kan. Ada istilah kan. Pasal apa? Mari tu pasal apa? Ada Maulid Rasul, Isra Mi'raj. Pasal satgi dia jamuan. Ni dalkan murid. Ada balkan murid. Ni apa? Murid dia semata-mata nak ilmu je. Nak apa? Nak ilmu, nak berkat siapa? Nak berkat supaya hidup dia senang, nak ilmu supaya dia ambil catatan. Lepas tu, dia pula pandai ceramah ke orang. Tujuan ni untuk dia nak ceramah je. Nak ilmu nampak dia hebat, ambil tauliah, dapat tauliah, boleh mengajar sana sini. Ini dipanggil balkan murid. Murid untuk dia bal ni asal bahasa Urdu panggil bulu. Supaya dia ada, kalau bulu tu istilah sana kan. Kalau kita ada pakaian orang alim lah. Istilah pakaian ni, ilmu ada, Quran hafal, surah ni, boleh ngajar tauhid, fiqh, tasawuf. Contohlah. Lepas tu, boleh ngajar tajwid, taranum, macam ni. Handai mengajar. Tapi dia macam mana? Tengok duduk majlis ilmu, pergi bahasa gitu. Jemaah tak datang. Kalau jadi imam pun, waktu tugas dia datang, masa lain tak datang. Tapi bukan imam sini, saya sebut ya. Sorry ya. Itu imam balkan imam. Imam nak dapat jawatan imam je. Bukan imam yang betul-betul jadi imam. Yang tu kenapa betul semua tuan-tuan. Sekali kalau tuan-tuan yang jadi makmum ni pula macam mana? Sama tuan, prinsip dia tu. Dua. Yang ketiga ni, kaalkan murid. Apa? Orang yang datang ni dia nak jadi kalau istilah kaalkan murid jadi kalau bahasa kita sedarah sedaging dengan guru. Macam mana guru, macam itulah aku. Guru aku beriman, aku beriman. Guru aku takwa, dia takwa. Dia tahajud, aku tahajud. Dia jemaah, aku jemaah. Dia jaga mata, aku jaga mata. Dia jaga telinga, aku jaga telinga. Dia pandai Quran, aku pandai Quran. Dia puasa, aku puasa. Dia taat, aku taat. Apa yang ada pada guru kita, itulah kita nak jadi. Guru kita takwa tu, macam itulah kita nak takwa. Ni original murid. Tambah pula guru ni pun macam ni, dia pun kaalkan murid. Yang sahabat ambil pada Rasulullah. Tabi'in ambil pada sahabat. Tabi'in ambil pada tabi'in. Yang ni. Yang sampai kat kita ni tuan-tuan. Yang memang original ni. Yang betul-betul ni. Yang memang tiru yang sebiji. Wallahi. Kalau ikut betul-betul macam ni. Memang kita tiru sebiji Nabi SAW. Kalau tuan-tuan miss saja. Cara belajar ni. Habis. Tambah pula. Duduk majlis ilmu dengan benci majlis ilmu. Tak suka dengan apa yang disampaikan. Tuan-tuan. Ini apa? Apa istilah dia? Lupa istilah pula. Murid celaka. Saya nak sebut tu. Lupa hurdu dia. Dalkan murid. Celaka murid. Lupa lah hak tu. Pasal tak apa nak hafal perkataan celaka tu. Tak cantik bahasa dia. Murid celaka namanya. Bahkan Nabi SAW kalau kita belajar hadis, semua martabat hadis ni apa tak tahu, yang ni mulut ke mulut dengar daripada mulut guru. Kita Rasulullah pernah ada sebut menjadi perkataan dia kata kun aliman. Pertama sekali kita mengaji ni nak jadi apa? Kau mengaji sampai jadi alim. Alim ni maksud dia macam mana? Ilmu ada kat engkau sedarah lagi dengan ilmu, dan engkau apa yang ilmu ada kat engkau tu, itulah engkau. Kun aliman. Kalau tak boleh sampai tahap tu, pasal belum matang lagi, sampai tahap tu, the second chances. Apa dia? Au muta'aliman. Jadilah pelajar. Pelajar ni macam mana? Dengan kitab, dengan nota, bersungguh-sungguh. Ambil, belajar. Ambil betul-betul apa yang ada ajar. Dua. Au mustami'an. Itu nombor dua. Nombor tiga macam mana? Bukan pelajar. Mustami'. Apa? Main dengar. Bukan belajar. Satu belajar dengan dengar lain. Dengar. Jadilah juga dengar juga kan. Dengar. Tapi mustami' ni tuan-tuan, kalau bahasa Arab, mustami' ni maksudnya dia ada kehendak nak dengar. Kalau muta'aliman ni, tulis, catat, ambil, hafal. Tu muta'alim. Kita tu. Tiga.
Au muhibban. Kalau dengar pun tidak, apanya? Sekurang-kurangnya tuan-tuan duduk majlis atau ada majlis ilmu, jadilah orang yang kasih dengan majlis ilmu. Kalau tuan-tuan boleh datang, nanti. Kalau ada orang tak ada sempat, masih kerja, ni overtime, ni duk tukar lah, apa macam-macam lah. Sibuk nak jaga mak sakit, mak tak semayang lagi, kena balik rumah urus mak dulu, apa ni, orang tua sakit, apa isteri pun sakit, anak sakit, gini macam ni. Tinggal majlis ilmu tu dalam keadaan kasih. Ish, aku tak boleh main dalam majlis ilmu, aku tak boleh sayang sungguh. Ish, ustaz jauh boleh sampai, aku tak boleh sampai. Perasaan kasih pada majlis ilmu tu ada. Dan antara disyarah oleh para ulama kita, kasih ni maksud dia macam mana? Antara kasih ni, dah aku tak boleh datang, aku ambil duit, bawa hantar pun, siap-siap. Siapa? Nak support majlis ilmu. Tak ada pun beli nasi lemak, berapa orang ni agak-agak, 80 orang, bubuh 80 nasi lemak bungkus. Beli siap-siap, letak order siap-siap. Dah tahu hari ni aku tak boleh mengaji, kifarat aku tak boleh datang, aku beli nasi lemak. Sebab kasih pada penuntut ilmu. Wala takun khamisan. Don't be the fifth person. Orang yang kelima. Apa dia? Ngaji. Ngajar tak? Ngaji tak? Dengar tak? Kasih tak? Apa? Tak suka lah ni. Apa kena ni? Fatahlik. Celaka lah, binasa lah kau, punah lah kau. Tu bahaya tu. Jadi sikit soal. Nak yang mana satu? Ni grade A, grade B, grade C, grade D. Jangan jadi grade E. Atas istilah tu lah yang sebut tadi. Kamu kalah. Baik. Macam mana pun, itu disebut mantabat kan. Saya nak sebut ini. Kalau tuan-tuan lah nak beli kereta, saya bagi pilihan. Kereta baru koyak plastik. Second hand ori, tak kena accident. Ketiga, yang kereta accident tapi boleh pakai lah. Ketiga, dah bukan second hand, third hand, fourth hand. Apa nak sebut lagi lah. Yang tu kot payah saya sebut. Jadi tuan-tuan nak beli kereta apa? Ferrari atau tapi contoh bagi berakal bagi akal. Ferrari, BMW, Mercedes, Toyota, Proton. Command sekali apa Proton kan? Okey, tuan-tuan nak mana? Janganlah beli basikal, jangan buat command. Orang tanya beli kereta, beli basikal. Okey, siap. Lebih kurang. Kalau cita-cita nak macam mana? Ui, kereta pandai, rumah pandai, duit pandai, nak A level. Sijil nak A level, tapi main mengaji, cukuplah jadi orang dengar pun. Demo tu tak mari langsung. Astagfirullah. Tak. Walaupun memang ada macam tu, tapi sepatutnya macam mana? Sikit lagi tanya. Kalau tuan-tuan mai semayang, tuan-tuan nak duduk soh mana? Tak, dia paling bagus tuan-tuan kalau boleh nak jadi imam. Ada tak semangat jadi imam? Ada tak? Tak ada langsung. Astaghfirullah. Doa sedap. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku ni imam, pemimpin di kalangan orang muttaqin. Porah. Imam tak mau jadi. Tapi minta waja'alna lil muttaqina imama. Saja. Ni motivasi sikit kan? Motivasi sikit. Muka dimah. Pasal kadang-kadang kena repair kat tu. Pasal apa? Ngaji kadang nampak macam betul dah. Tapi rupanya tak faham prinsip mengaji. Tak pernah ada orang repair lah tu. Itu masalah ni. Saya tak kata niat tuan-tuan tu. Saya sebut umum. Siapa makan cabai dia pedas lah. Itu lah. Baik. Jadi kita nak sambung ni. Nak bicara tuan-tuan lah. Supaya benar-benar kita faham. Dan makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi ni. Dia lah perantara untuk kita kenal Allah Ta'ala. Pasal Allah kita tak boleh kenal direct. Dan mustahil. Mustahil orang boleh kenal Allah Ta'ala direct. Kita boleh kenal Allah Ta'ala melalui makhluk. Melalui makhluk. Dengan makhluk lah kita boleh kenal Allah Ta'ala. Itu dalil nak faham Allah Ta'ala apa? Makhluk. Nak mengenal Allah Ta'ala tanpa dalil, mana ada? Dan antara makhluk tu atas disiplin ilmu tauhid ni, makhluk bukan gaduh tengok langit, bumi, gerhana. Tu pun antara je lah kan. Makhluk juga. Makhluk paling besar untuk kita boleh berdalil faham Allah Ta'ala aku. Diri kita ni. Yang ulama kita bagi isyarat, dia kata man arafa nafsahu arafa rabbahu.
Siapa yang kenal diri dia siapa, diri dia tak mana dia kenal ni, dia akan kenal Tuhan. Kenal tak mana diri kita, tak makhluknya kita. Tak asal tak adanya kita, Allah yang ada kita. Okay. Atas kita bicara wujud, situlah dasar pelajaran. Baik, firman Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Ambil daripada surah An-Nahli ayat 3 hingga 16. Nak terjemah lah ni sampai habis. Sebelum masuk pasal kedua, tentang ayat Quran ni saja. Jadi semua ni atas bicara babnya atas tajuk Dalilul Hikmah. Dalilul Hikmah dan Dalil Itqan. Dalil menunjukkan bijaksananya Allah Ta'ala buat makhluk ni, yang apa yang ada pada makhluk tu sebenarnya supaya kita faham dan isbatkan Allah lah sempurna. Itu dia punya akidah tu, dalil yang kita nak belajar tu. Kita tengok makhluk, selalunya kita terpesona dengan makhluk, kita jatuh hati dengan makhluk tanpa kita mengisbatkan siapa khalik makhluk. Ni masalah kita. Sedangkan semua makhluk ni supaya kita kenal makhluk ialah makhluk dan Allah berpisah tiada. Maksudnya setiap makhluk mestilah ada hubungannya dengan khalik makhluk. Kalau kita tengok makhluk, apa yang ada pada makhluk, kesempurnaan yang ada pada makhluk, meyakinkan kita pada khalik makhluk. Tu dia punya kaedah dia. Dan yang ni bukan pelajaran kita masa kita duk mengaji ya tuan-tuan dalam majlis ilmu. Bahkan 24 jam. Pasal mana ada yang kita tengok selain pada makhluk. Mana ada yang kita dengar selain pada makhluk? Mana ada? Mana ada yang kita bau selain pada makhluk? Mana ada yang kita boleh rasa selain pada makhluk? Mana ada yang lain yang kita sentuh selain pada makhluk? Mana ada? Mana ada yang kita terfikir melainkan semuanya adalah makhluk?
Bila makhluk ni, kalau kita tak faham prinsip macam mana hubungan antara makhluk dengan khalik makhluk, kita hanya akan jatuh hati pada makhluk. Tiada hubungan langsung kita dengan khalik makhluk. Hatta makhluk tu apa? Kita sendiri. Kita ada akal tak? Pandai tak? Duit banyak tak? Rasa apa? Duit banyak. Habis, hancur kita. Tak ada iman kita. Namanya. Macam apa? Tak sabitkan Allah yang bagi aku kaya. Allah yang bagi aku senang. Hidup tak? Handsome tak? Lawa tak? Gagah perkasa tak? Duk rasa aku handsome, aku gagah perkasa, aku lawa. Rosak kita. Hancur kita. Tak ada iman kita namanya tu. Maksudnya tak ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada connection kita. Istilahnya, jangan kata blank, blur dengan Allah Ta'ala. Blank terus. Maksudnya kita tak kenal siapa Allah Ta'ala. Hati ni tak ada apa perasaan. Tak ada langsung orang kata apa? Touching. Tak ada langsung boleh nak realize ke Allah Ta'ala sedikit pun. Oh, maksudnya problem. There's a big problem. Very big problem there, you know. Bunyi yang putih dah sikit tak tahu. Jadi apa yang dia sebut ni, Allah Ta'ala nak cerita ni, semua makhluk ni. Apa tujuan cerita makhluk? Supaya kita kenal siapa pencipta makhluk. Tu ya. Tiap Allah Ta'ala, dia yang buat mata kita macam ni. Taklah mata tepi macam ayam. Tak ada pula balung kita. Tak ada pula ada pipi putih macam ayam hutan. Taklah berkokok kita. Contohlah, gigi taklah macam gigi harimau. Taklah macam tak ada gigi macam siput babi. Tak ada pun. Tapi dia buat gini-gini. Siapa? Tentu semua. La ilaha illallah. Gigi pula ada gigi susu. Ada gigi kekal. Entah, semua tu untuk isbatkan ni semua Allah khalik, aku makhluk. Allah khalik, aku makhluk. Allah khalik, aku makhluk. Satu, Allah Ta'ala istilahnya dia sebut semua makhluk ni buat apa? Kerana makhluk dan Allah berpisah tiada. Itu bahasa yang betul-betul guru kita setengah sebut. Cuma saya sedapkan bahasa tu lah kan. Apa dia? Makhluk dan Allah berpisah tiada. Apa maksudnya? Mana ada makhluk boleh berdiri sendiri. Mana ada makhluk boleh ada sendiri. Mana ada makhluk jadi sendiri. Betul? Kita pun mengiktiraf. Tapi kita tak boleh nak isbatkan Allah Ta'ala. Itu masalah kita. Apa maksud tak boleh isbat tu? Kita tak boleh dengan sedarnya. Allah jadikan makhluk. Allah jadikan aku. Allah jadikan matahari. Allah jadi bulan. Allah yang jadikan gerhana. Allah jadikan siang. Allah jadikan malam. Itu orang beriman, dia bukan perlu fenomena gerhana untuk kenal Tuhan. Tak. Dia tak perlu ada benda-benda yang sekali-kali berlaku, 10 tahun sekali berlaku, 1000 tahun sekali berlaku, barulah boleh kenal Tuhan. Tengok mukjizat, baru kenal Tuhan. Tak ada. Orang beriman ni, semua yang dia tengok, semua dia bawa balik ke Allah Ta'ala. Pasal mana ada makhluk, boleh ada sendiri, melainkan semua makhluk mesti bergantung dengan Allah Ta'ala. Semua makhluk mesti berhajat dengan Allah Ta'ala. Semua makhluk mesti memerlukan Allah Ta'ala. Semua makhluk ni datang daripada Allah Ta'ala. Ni dia punya kaedah, metodologi berfikir dia. Ada azan dulu. Mari kita tengok terjemahan daripada Al-Quran yang kita baca sekali lalu tu. Maksudnya daripada ayat yang ketiga tu. Ia menjadikan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Asal bahasa Arab dia khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Dia terjemahkan bil haqqi tu dengan layak dan berhikmah. Asal terjemah bahasa Arab tu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi bil haqq dengan sebenar. Apa maksudnya? Bukan sia-sia. Sikit kalau kena tu. Apa pasal bukan sia-sia? Ada hikmah. Apa hikmah? Tengok langit, kenal Allah yang cipta langit. Siap. Langit ni kalau di sebelah kita bumbung. Kalau kita pakai kelambu, ada langit-langit. Boleh faham? Langit ni tak bumbung pun shilling. Betul? Kita berapa jarak antara satu tiang dengan satu tiang untuk ada shilling macam ni? Agak-agak 200 kaki boleh tak? Tak boleh. Mustahil. Langit ni punya besar. Tuan-tuan nampak tiang ni? Tak nampak? La ilaha illallah. Patutnya gitu kita. Mana tiang? Soal sikit.
nak bagi betul informasi. Ada tiang tak ada tiang langit? Ada tiang tak ada tiang? Ada? Tak ada? Tak betul. Silap faham. Ada tiang. Tak ada pula tak ada tiang. Arash ada tiang. Langit ada tiang. Tapi tiang dia tak boleh nampak. Oh, lagi satu punya tajuk. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allahul ladzi khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Ya. Allah dia mencipta langit bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang yang kamu boleh lihat akan dia. Boleh faham fakta Quran tu? Ada tiang tak ada tiang? Ada. Tapi ada tiang yang tak boleh. Siap. Satu, jangan buat bodoh faham langit tak ada tiang. Adalah. Bayang tengok. Tak boleh nampak, invisible. Kalau saya lah ambil saya punya lidah ni, saya buat macam ni. Ni saya kan, saya berdiri. Tuan-tuan nampak belakang tu, tak nampak lidah ni, tak nampak saya. Macam, tajuk tak? Tajuk. Tajuk. Oi, tuan-tuan kata, ambil kain mana Ustaz? Kami pun nak beli juga. Kat makhluk kita rasa takjub. Ke Allah Ta'ala kita bebel lah. Bukan bebel, kata apa? Bangai. Sikitlah saya guna bahasa kasar sikit. Yang ni yang kita kena belajar, guru akan ajar satu-satu. Macam mana disiplin untuk pasal kita akan tengok, dengar apa semua keliling, semua makhluk. Makhluk mendalilkan khalik makhluk. Itu kan. Okey, yang ni orang Ta'ala nak cerita langit. Itu maksud dia, layak maksudnya, mesti kejadian yang hebat, kemas, cantik, teliti. Yang tu kot. Saya nak syarahkan yang dia kata, Allah Ta'ala cipta langit bumi tu sungguh layak dan berhikmah. Maksudnya apa? Kemas Allah Ta'ala buat. Quran datang dengan satu persoalan dalam surah Muluk. Allah Ta'ala kata macam mana? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu takkan tengok, takkan boleh lihat kejadian yang ada kat langit ni. Min tafawut, perkara yang unbalance. Yang bertafawut ni lebih kurang, yang tak balance. Semua cantik dah. Bulan, matahari, gerhana, siang, malam, matahari terbit, matahari ni, cahaya matahari, panas tak panas, redup, hujan, apa. Mana yang kita nak tengok ada yang unbalance. Kat kita pun orang Ta'ala bagi jadi, nak ruas jari ni, 1, 2, lipat ni. Semua dia, balancing dia, sangat cantik ni. Tambah kita tengok ada makhluk yang dia besar, dia boleh tapi itulah kita tengok aja. Kalau pergi zoo pun tengok adik-beradik kat zoo tu. Otak. Saya guna bahasa kasar. Alah, kata apa. Itu yang saya kata, tengok adik-beradik dalam zoo. Siapa? Pergi zoo tengok, gajah, tenggilit. Kita tak pandai cara nak tengok makhluk, kenal khalik makhluk. Sebab kita tak diajar, itu je lah. Memang kena ada guru ajar. Besar sangat nak syarah tu, tapi kita sebut bila sekali lalu gitu. Itu maksud berhikmah tu. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan langit bumi ni tak ada yang sia-sia. Jadi antara yang tak sia-sia tu macam mana? Tengok makhluk, ingat Allah. Kalau tuan-tuan lah saya sebut misal macam mana? Tengok abang ni. Kalau tuan-tuan kenal dia, tengok dia kenal anak dia, tengok dia kenal bini dia, tengok dia kenal kereta dia. Boleh faham? Kenal. Kita boleh kenal. Tengok rumah dia ni, rumah dia tuan dia ni. Yang kalau kita kenal lah. Yang tak kenal lah kan. Allah ni, nak kata, ada tak makhluk yang bukan Allah Ta'ala punya? Ada. Tapi kita tak kenal. Tak sambung. Satu pun tak sambung. Hatta kat kita pun, kita ni, kita tak sambung. Kita ni kat Allah Ta'ala, Allah jadikan aku. Yang tu pun tak sambung. Boleh faham? Saya sebut apa? No. Isteri pun kenal. Ni isteri aku. Ni anak aku. Ni bini aku. Boleh kenal. Mak menakan aku. Tapi tak kenal. Aku kan. Aku ialah aku. Tak. Aku ni. Tuhan aku yang jadikan aku. Allah yang jadikan aku. Kita hak tu pun tak hidup. Hak tu pun kita tak kenal. Teruk kita ni. Sikit saya nak sebut tak teruk tu. Yang saya kata. Pelajaran bab iman mengenal Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Dengan tengok makhluk kenal Allah Ta'ala ni. Pelajaran ni dia macam dah hujung-hujung ni tuan-tuan. Kita duduk hujung zaman Dajjal nak muncul ni. Dia dah jadi macam nak pupuh lah.
Saya nak berbahasa gitu, saya rasa. Dan ada begitu ramai orang tak rasa pelajaran untuk mengenal Allah Ta'ala ni, boleh tauhid ke Allah Ta'ala ni, boleh rujuk pada Allah Ta'ala ni, satu pelajaran yang sangat penting. Tak ada. Dengar pun gitu, relax, balik, selesai hilang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita, fahamkan kita, supaya kita haluba betul-betul nak dapat ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu paling besar sekali. Ilmu mengenal Allah Ta'ala, ilmu boleh ada hubungan. Bahasanya, ada, kita pun diperintahkan, wa'tasimu bihablillah, peganglah dengan tali Allah. Bahasa dia tali. Maksudnya ada apa? Ada connection kita dengan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Mana ada makhluk yang asing pada Allah Ta'ala. Maksudnya mana ada makhluk yang tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Mana ada. Satu habis-habis makhluk kita tak kenal apa, kita ada apa? Rumput ke, pokok ke, apa ke. Ni siapa bagi jadi? La ilaha illallah. Mesti Allah Ta'ala bagi tak sia-sia. Mesti ada maksud. Ada hikmah dia. Apa rahsia tak tahu. Tapi siapa bagi jadi? Allah bagi jadi. La ilaha illallah. Kita ni selalunya menunggu sesuatu benda yang pelik dan luar biasa. Itu pun tak kenal Allah Ta'ala juga. Tengok, gaduh nak tengok. Apa tu? Gerhana. Gaduh nak tengok gerhana. Saya tu pasal ada guru ajar. Gerhana ni tak payah tengok atas sebenarnya. Kita dah tahu dah. Tuan tengok apa? Tengok bayang. Apa? Ada siapa-siapa perasan tak bayang? Tak. Bayang dia akan membentuk bulan sabit. Nanti saya share. Ada grup ni. Nanti saya share kat grup Tok Imam. Kat Tok Imam. Saya dulu ada ngaji guru ajar itu. Tak payah tengok atas. Tengok bawah. Kau tengok bawah, kau boleh faham atas. Atas tu apa? Matahari tu. Tuan-tuan sebut kalau tuan-tuan duduk kat stadium, duduk tengah-tengah padang tu, berapa bayang ada? Tuan-tuan faham soalan? Tuan-tuan ada berapa bayang? 4. Tak betul. Satu tiang tu satu lampu je ke? Kalau yang ni 20 sebenarnya ada 80 bayang. Boleh faham saya sebut apa? Cuma ada bayang yang istilahnya jelas kelihatan, ada yang tak jelas kelihatan. Tapi sebenarnya ada, kalau satu tiang ada 20, ada 80 bayang sebenarnya. Saya nak ajar prinsip berfikir. Kalau sumber bayang ni bulat, bayang dia macam mana objek yang menghalang dia tu, arca dia akan berbentuk tu. Kalau bayang dia ni telah dilindungi dan sumber itu jadi bulan sabit, bayang dia akan jadi bulan sabit semua. Tuan-tuan tak bisa tengok, nanti saya share. Nak minta yuran lagi, mahal sangat. Saya saja. Saya masa gerhana tu, pasal dulu saya tak ada kamera, tak ada handset. Berlaku pun dulu lah. Ni berlaku gerhana ni, saya ingat balik masa duduk mengaji dulu, saya ambil gambar tu. Tu saya nak share ni. Nanti tak teka. Gambar apa ni? Tuan-tuan tengok macam gambar pokok. Pokok besar. Ini gambar atas jalan raya. Rupanya bayang tu rupa bulan sabit. Macam mana bulan ditutup, kalau dah tutup, bulan menutup matahari tu, kalau tutup semua tak ada cahaya, nak ada bayang apa? Sikit saya nak sebut tentu. Ada apa? Bila bayang macam tu, menunjukkan objek dia macam tu. Macam tu saya nak sebut macam tu. Saya nak sebut kaedah berfikir. Satu ulama kita kadang-kadang yang ajar tauhid, dia guna bahasa ini. Makhluk ni ialah bayang-bayang Allah Ta'ala. Faham tak bahasa? Makhluk ni bayang-bayang Allah Ta'ala. Tuan-tuan biasa dengar? Tak biasa dengar. Tak biasa mengaji, dengar ke mana tak? Bayar juga tu kan. Sikit. Pasal apa maksud bayang-bayang? Boleh faham? Ini bahasa tu. Bahasa jangan salah faham. Allah Ta'ala ada bayang. Allah kena suluh pancaran matahari, maka bayangnya hasil. Subhanallah. Bukan maksud dia macam tu. Itu istilah bahasa ulama sebut. Pasal takkan ada bayang-bayang, melainkan ada bunyi bayang. Boleh? Boleh faham saya sebut apa? Ini makhluk adalah apa maksud bayang-bayang Allah Ta'ala? Pasal kita ni, tengok kita akan faham kita dari Allah. Itu maksud dia. Bahasa ulama-ulama dulu, tutup guru dulu. Tuan-tuan tak faham, tanya lain. Jangan sebarkan perkataan tu kalau tuan-tuan tak faham. Habis sesat, habis semua orang lagi. Dan memang ada orang sesat pun, fahaman tu. Ada orang ajar tauhid, contohlah, ayat dia sedap, tapi syarahan tak betul. Dia kata, ni wahdatul wujud. Apa dia? Kita ni bayang-bayang je semua. Jadi kita ni bukan realiti. Kita semua bayang-bayang. Allah hakiki. Kita semua bayang-bayang. Kita semua sebenarnya fantasi je. Tampar dia sekali. Sakit tak?
Kalau sakit bukan mayang-mayang. Kalau gitu. Ada duit tanya, ada dompet tak? Mak sini dompet, ambil terus pulang. Kenapa pula ambil? Fantasi ke realiti? Mayang-mayang. Realiti. Realiti bagi balik duit. Bagi balik dompet. Maksud, ada orang syarah tauhid macam tu, tuan-tuan. Iya. Bunyi kata apa? Inilah dia kata wahdatul wujud. Wahdatul wujud macam ni. Sesat weh. Sesat menyesatkan. Okey, siap. Sekali lalu. Itu. Satu, hati-hati juga. Kadang-kadang kita nak ngaji tauhid, nak ngaji tauhid yang special-special. Tapi kita tak ada kayu ukur, nak mengukur yang mana hak yang betul. Rasa macam betul, tapi sivil. Sikit-sikit saya sebut itu. Baik. Jadi asal nak sebut apa? Allah Ta'ala cipta bumi ni semua. Istilahnya, layak tu maksudnya, dia tak akan sia-sia, dah ada hikmah. Apa hikmah dia? Tengok makhluk, ingat Allah. Patutnya macam tu. Macam kita sebut apa? Ingat Pampers, ingat diapers. Macam tu. Tak tahu. Ingat Maggi, ingat mi segera, ingat Maggi. Boleh faham saya sebut apa? Boleh faham. Apa lagi ayat-ayat seumpama itu? Ingat kasut, ingat bata. Macam tu kan? Contoh. Sepek kita dalam tauhid apa? Ingat makhluk, ingat Allah. Menjala ikan. Ikan banyaknya. La ilaha illallah. Allah dia rezeki aku. Panci-panci letak. Bubuhlah. Dia nak tengok semua tu, nak bagi, boleh hadir hati ke orang Ta'ala, payah kan. Kita ni orang biasa. Mana ada tahap wali-wali. Awliya ni, tak ada benda yang dia tengok, dia pandang makhluk ni yang dia lalai daripada Allah Ta'ala. Tak ada. Kita belum lagi tahap tu. Buat je apa saja. Mesti sepatutnya, bila makhluk, mana ada makhluk boleh ada sendiri. Tu yang bahasa ni. Yang qa'im bin nafsi. Huwal hayyul qayyum. Yang hanya berdiri sendiri. Yang wujud zati, yang wujud kidam, yang baqa Allah saja. Tak ada siapa kongsi dengan dia. Wahdahu la syarikalah. Bila kata makhluk je ni, makhluk ni mesti Allah ke jadi. Satu, tengok cermin, nak hadirkan apa? Allah yang cipta aku, dan dia jadi kita manusia, alhamdulillah. Nak doa apa? Kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Macam mana kau telah cipta, elokkan kejadian aku manusia, bukan lembu, bukan gajah. Kau telah cantikkan kejadian aku, jadi manusia, ahsani taqwim. Fa hassin khuluqi, elokkan akhlak aku. Sikit soal, apa akhlak yang nak dielokkan? Tauhid aku. Kenal Allah Ta'ala. Kita tengok cermin, nampak kita, seronok kat kita, rasa cantik kita, rasa hebat kita. Masalah ni sebenarnya. Patutnya tengok cermin, kenal Allah Ta'ala, jadikan aku. Kita tengok aku, nampak aku. Betul kan? Macam tu kan? Selalunya macam tu tak? Sampai sekarang macam tu betul tak? Yang tu yang saya kata, memang kena ada further information, further instruction, macam-macam benda nak sebut. Kena berguru khas. Dan guru tu pun ada dua kali dah rasa datang sini. Cuma tuan-tuan tak ada tindakan susulan untuk terus nak belajar. Kalau dah ambil sanad pun, ambil sanad aja. Lepas tu bimbingan macam mana? Tak dapat bimbing, susah kan? Dapat bimbing susah. Bahkan orang yang duduk sekolah sukan pun sikit sebut sekolah sukan, pasal sekolah sukan ni latih bersukan sungguh kan. Pilih tu satu dah. Macam mana? Belajar servis saja pun satu hari berapa jam? Servis. Dia ada alat untuk kalau main bola net tu, backhand net, okey. Mesti ambil bola tu. 3 jam berlatih tu. Mesti masuk tempat dia. Tuan-tuan tak percaya, pergi tengok sekolah sukan. Saya kat Ipoh tu ada satu sekolah sukan ni. Dekat Ampang ni. Pergi tengok sekolah sukan. Kalau bola tu, dia ada siap golek sepak. Kalau yang takraw tu, kalau kaki lipat tu, yang kaki lipat, bola tu lipat saja. Dia ada satu alat untuk tembak. Pantang nampak bola lambung je. Padan dia main sukan, bola macam mana pun dia boleh lipat. Tengok latihan macam mana. Kita tak ada latihan apa, zikir pun tak ada latihan. Nak faham pun tak ada latihan. Tiba-tiba nak kenal Allah Ta'ala. Mustahil tuan-tuan. Sikit bahasa itu. Dia apa ilmu dia? Latihan kena tak? Ilmu pun tak ada lagi, nak latih apa? Sikit saya sebut gitu. Saya nak sebut tu nak suruh fikir. Macam mana nak apa?
Saya yang dah pergi mengaji, saya dah terima latihan, saya pun kelang kabut lagi. Tuan-tuan tak apalah wali-wali, terus dapat ilmu laduni. Sikit saya perli tu, tuan faham-faham lah bahasa tu kan. Cukup lah. Saya perli tu supaya timbul kesedaran je. Itu kan tak ada niat nak kata apa-apa tuan-tuan. Doa bersama, biarlah tuan-tuan wali tak apa, saya ke wali. Tuan-tuan tolong doa pula saya bagi jadi wali macam mana tuan-tuan nak jadi wali. Itu je lah kan. Tapi wali tu kan wali nikah. Wali tu jadi awliya Allah tu. Orang yang kenal Allah Ta'ala siapa? Baik. Kata dia, ta'ala Allahu amma yusyrikun. Allah yang dia jadikan langit bumi macam ni, tak ada sia-sia. Semua ada hikmah. Maha tinggilah ia Allah Ta'ala ni daripada perbuatan syirik yang mereka lakukan. Apa munasabahnya sebut kata Allah Ta'ala ni maha tinggi daripada syirik ni? Pasal ada makhluk, manusia lah khasnya, manusia dan jin yang ada mukallaf ni, dia tengok makhluk, dia tak ada sedar pada khalik makhluk. Ni masalah dia. Ni lah masalah kita ni. Bila tengok makhluk, dia akan jatuh hati ke makhluk, dia akan minat ke makhluk, dan makhluk tu tak usah makhluk jauh-jauh, duit, harta, rumah apa. Kita sendiri, kita jatuh hati apa yang ada kat kita, kita seronok dengan kita, rasa hebat ke kita tak boleh rasa rendah diri, rasa Allah lah hebat. Itu masalah. Inilah syirik yang ada kat kita. Syirik yang ada kat kita. Syirik apa? Kita tak rasa Allah yang menjadikan apa yang ada kat aku, sekarang ni, ada dia, melihat kita, kedekat kita, ilmu kita, pengetahuan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, apa saja yang ada pada kita, harta kita, anak kita, isteri kita. La ilaha illallah, Allah la ilaha, Allah yang anugerahkan semua ni pada aku. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja kata Allah Taala yang ada kat kamu, dia semua sekali adalah daripada Allah Taala. Dah pelajaran tauhid ni dia mesti ambil sungguh-sungguh kan, nak dapat faham ni. Baik. Kemudian kata dia, ia Allah Taala menciptakan manusia. Khalaqal insana min nutfah, daripada air benih, air mani. Nutfah tu air mani lah bahasa kita pakai. Bahasa Arab pun kita sebut nutfah, faham lah tu. Kemudian setelah sempurna kejadiannya, bila Allah Ta'ala dah ubahkan kita daripada air mani, bertukar jadi seketul darah, seketul daging, lepas tu dibentukkan tulang, bungkuskan tulang dengan daging, besarkan kita dalam perut ibu. Kata Allah Ta'ala, setelah sempurna kejadiannya, lahir ke bumi, kata dia, tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang, jelas bantahannya. Kalau baca Quran, tuan-tuan, lagi jelas ayat Quran itu. Cuma ayat ni, kalau sekali lalu faham tu, macam mana nak faham ni? Kita daripada air mani, proses nak boleh jadi baby tu satu hal. Dah beranak, faham tiba-tiba tu, keluar-keluar, terus bantah Allah Ta'ala. Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya bila dah besar, hidup, melihat, mendengar, ada perasaan, mula-mula terlentang untuk menerap, sampai boleh berjalan, berlari, berakai, kecil, balik. Balik-balik tak kena Allah Ta'ala. Ada yang dah habis balik pun tak kena Allah Ta'ala. Macam tu kot. Bahasa tu, saya je kot bahasa pakai. Orang lain tak bahasa pakai bahasa habis balik ni. Apa benda habis balik? Kalau orang perempuan dah tak ada dah haid nifas ke haid, tanda balik kan. Air mani tanda balik. Habis balik macam mana? Air mani tak boleh nak keluar. Tu habis balik. Tuan tak faham sudah. Menopause tu habis balik lah tu. Macam mana? Tera tu pun tak kena Tuhan lagi. Tok kita punya kedudukan. Kita lah dia sebut tu. Kita untuk kita lah tu. Bukan untuk orang Jepun, orang Afrika tu. Kita dari sudut kata kita dah sembahyang apa satu hal. Tapi hati kita dah. Hati kita belum hidup ke Allah Ta'ala. Nak boleh rasa dan realize ke Allah Ta'ala tu. Allah ni dia yang jadikan aku. Dia yang beri aku. Beri aku ada. Cuma maksud dia kata tiba-tiba tu maksudnya selepas tu. Dia ada istilah selepas satu proses faiza tu. Kata ada izan hujiyah, saya nak syarah tu panjang sangat tak. Sekali lalu gitulah. Maksud tiba-tiba tu selepas satu jangka masa, tengok-tengok, hanya tu kot bahasa kita. Tengok-tengok, itu maksud tiba-tiba tu. Macam mana? Mayang, hidak, puasa, hidak. Itu yang tak sembahyang, tak puasa. Ni sembahyang, puasa. Tapi hati kosong dengan Allah Ta'ala. Jasad sujud, hati tak sujud. Kita sebutlah contoh azan.
Azan tu pun benda besar kan. Kaedah azan ni bila azan, kalau tuan-tuan tak sembahyang lagi, jangan sembahyang. Pasal apa? Azan ni sibukkan dia dengan jawab azan. Kalau tuan-tuan dah takbir atau ihram, dah masuk sembahyang, tengok azan, teruskanlah sembahyang. Sebut apa? Azan ni ada benda yang kita kena sibuk dengan dia. Sibuk apa? Sibuk jawab. Cuma nak sebut gini. Bila azan, rasa tak hebat Allah Ta'ala sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi pun Ustaz dengar azan tak? Macam mana? Ada tak touching? Allah hebat. Ada? Tak ada kan? Itu banyak lagi kita kena belajar macam mana nak boleh ada sentuhan di hati tu. Pasal sentuhan di hati ni, ilmu nak boleh tersentuh di hati ni memang kena berguru khas. Untuk bahasa. Saya ni sebagai motivator, bagi lontar itu, ada guru yang saya dah isyarat kat tuan-tuan tunjuk, carilah elok. Kalau tak berguru dengan guru yang saya tunjuk pun, tuan-tuan pergi carilah. Istilahnya guru yang betul-betul boleh bawa kita ke Allah Ta'ala. Tengok kata dia, tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang-terang jelas bantahnya. Kafir satu hal, komunis satu hal. Yang ni pun ayat saya ngaji tu ada guru saya sebut gini. Komunis tuan-tuan tahu siapa komunis? Komunis ni pahaman apa? Komunis ni pahaman apa? Tak faham? Komunis pahaman apa? Pahaman tak bertuhan dia. Dia tak ada pahaman Tuhan dia. Tuan dengar? Komunis sekarang bukan gaduh DAP tu. Kita pun komunis. Tak mana komunis? Kita tak rasa bertuhan. Makan nasi. Tak rasa Allah bagi rezeki kat aku, Allah bagi kenyang aku. Komunis sebenarnya. Kita hidup tak sekarang? Duk rasa aku hidup, segar bernafas. Tak rasa Allah bagi hidup aku, Allah yang boleh bagi aku bernafas. Allah yang gerakkan jantung aku. Bahkan semua apa yang berfungsi dalam badan kita, Allah yang memfungsikan dia. Kita tak sedar tu. Kita lah komunis tu. Nak kata tuduh tak tuduh satu hal ayat tu. Saya bukan nak menuduh orang, tapi nak betul tak? Komunis tak kita? Komunis tak? Kita berjalan, aku berjalan, aku sihat lagi. Tak rasa Allah yang bagi kedekat kat aku. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya aku, melainkan Allah yang beri daya upaya aku. Dengan sebab tu aku boleh berjalan. Aku daripada rumah ni sampai ke masjid ni, Allah yang beri sampai ke. Alhamdulillah. Komunis yang rupanya kita. Main datang-datang ni. Allahu Akbar, sujud, pergi salam. Perasaan nak rasa Allah bagi jadi aku tu. Dalam hubungan ke Allah Ta'ala tu ada. Komunis juga kita dari sudut tu. Saya bukan kata tuan-tuan daftar isi borang di AP apa. Saya tak kata itu. Kena tafakur sikit. Komunis lah kita ni. Komunis lah kita. Cuma kita bukan komunis masuk hutan apa tu. Bukan. Kita komunis dari segi tak ada perasaan bertuhan. Ni macam mana nak ada perasaan bertuhan? Itu kata jasad sujud, hati tak boleh sujud. Hati je yang kata nak sujud. Hati macam mana nak boleh realize ke Allah Ta'ala. Dan memang ulama kita ajar, mula-mula sekali kita nak realize bukan tengok langit bumi kan, tengok kita. Dan tu yang isyarat Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, dalil besar untuk kamu boleh kenal Allah Ta'ala. Pasal kita ni makhluk. Pertama sekali makhluk nak isbatkan aku makhluk ni. Allah yang jadikan aku. Aku ni lah makhluk. Nak faham tak tu? Bila aku makhluk, aku asal tak ada. Allah bagi ada aku. Tu pertama sekali. Kalau yang tu pun tak boleh hidup, bahasanya komunis lah kita. Kita tak ada hubungan bertuhan tu. Tak ada. Tak ada connection. Dia macam kita buka internet tu, buka data. Kalau 4G tak apa. G okey lagi. E pun ada juga. Something dia tulis juga E tu. Kita apa? Sorry, lost connection. Kita always lost connection. Hatta dalam sembahyang kita pun lost connection. Jadi macam mana nak ada connection tu? Tentu ngaji lain. Tu memang kena ngaji lain. Memang kena berguru khas lah tu. Dan kata dia binatang-binatang ternak. Asal ayat Quran wal an'am. Na'am ni
Dia satu kumpulan binatang yang kita bela yang dia jinak. Kan? Biasanya binatang na'am ni kita belajar bab zakat, dia panggil na'am ni kambing, lembu, kerbau, unta. Yang ni dia panggil na'am. Tu binatang ternak. Jadi lembu, lembu, unta, kambing, kerbau. Kan? Ia juga menciptakannya. Allah juga cipta. Allah nak cerita ni pasal apa? Macam kita tak kenal je. Kita kalau tanya betul lah, siapa cipta kambing? Allah memang. Tapi soal, sentiasa tak sedar Allah cipta. Boleh faham soalan? Yang ni lah tak ada idea ni. Kalau tanya boleh jawab. Tapi kita kalau tak tanya, dia tak boleh nak isbat ke orang Ta'ala. Yang ni masalah. Ini masalah kita ni. Yang ni yang kalau istilah ilmu tauhid disebut, kita belum lagi betul perjalanan nafi isbat. Itu istilah ulama. Maksudnya kita belum betul perjalanan nafi. Kata apa? Makhluk takkan boleh bersifat ilah. Makhluk takkan boleh ada sendiri. Melainkan Allah lah bagi jadi. Nak isbatkan Allah lah bagi jadi makhluk. Tengok je makhluk, Allah bagi jadi makhluk. Tengok je makhluk, Allah bagi jadi makhluk. Makhluk tak boleh ada makhluk. Melainkan mesti ada khalik makhluk yang menjadikan makhluk. Bagi betul nafi tu. Dan nak isbat kepada Allah lah menjadikan makhluk. Isbatkan sungguh ke Allah tu. Dan makhluk besar sekali apa? Aku. Allah yang jadikan aku. Allah bagi hidup aku. Apa dia tu semua istilah yang pandang aku. Allah bagi rezeki aku. Allah bagi makan aku. Allah bagi sihat aku. Allah bagi faham aku. Allah bagi hidayat aku. Allah bagi kedekat aku. Jadi dia ciptakan semua tu untuk kamu. Dia khalaqa, cipta untuk, maksudnya manfaat untuk kita. Terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh. Lakum fiha dif'un. Pada binatang ternak ni ada benda-benda yang boleh memanaskan tubuh. Bahasa Quran tinggi bahasa dia. Dia kena urai. Memanaskan tubuh dari sejuk. Binatang apa ni yang ada benda kat badan dia boleh memanaskan tubuh? Biri-biri. Bulu dia kita boleh ketam. Ambil, buat benang bulu biri-biri. Buat baju apa seumpamanya kan. Untuk jadi pakaian khas pada musim sejuk. Dan tu kot sekali lalu saya syarah itu. Dan kata dia beberapa faedah yang lain. Nak syarah tu apa dia? Hasil daripada kulit binatang, kulit kambing, kulit lembu. Nak sebut. Ni pun isyarat nak menunjukkan apa? Allah Ta'ala buat binatang ni, antara manfaat yang boleh diambil kulit tu. Begitu juga bulu dia. Tu pun syarah dia panjang. Quran, tu kata bahasa dia terlalu umum. Perlu syarah, detail. Okay. Dan daripadanya juga, daripada binatang na'am juga, kamu makan, ada yang kita makan, dan bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu, lembu, kambing, unta, kerbau ni ada keindahan yang menarik hati. Kita kalau bela kambing, tuan-tuan tengok kambing tuan-tuan, anak ni beranak, 2 ekor, gemuk-gemuk. Macam, seronok tak? Seronok sekali masa bila? Tuan-tuan lepas buka kandang tu. Best tak tengok? Best tak? Kalau tuan-tuan ada pengalaman bela binatang, antara seronok bela binatang ni, kita buka kandang dia keluar. Best. Tambah petang dia balik pula. Macam mana? Best. Itu yang Allah Ta'ala kata, menarik hati masa bila ni? Ketika kamu membawanya balik untuk berehat. Hina turihun wa hina tasrahun. Ketika kamu bawa dia balik, halau dia balik, masuk kandang. Kita halau lembu, halau kerbau, halau kambing masuk kandang. Macam mana tuan? Tuan-tuan kot tak ada pengalaman lah tu. Tuan-tuan tak ada experience bela binatang. Seronok tuan bela binatang. Saya ada bela merpati kan. Ada lebih kurang ni 150 ekor. Merpati apa? Dia panggil racing pigeon. Homer pigeon. Macam-macam nama dia. Kalau balik hantar manjung kan, saya bawa. Tapi jangan lepas tengah malam. Pagi, waktu matahari lepas menyingsing tu, bagi dia makan siap.
Bagi lepas istilahnya ada rehat lebih kurang sejam. Lepas dia makan dan minum, pagi-pagi, lepas. Pakailah hulu dia boleh sampai. Dia tahu alamat rumah dia. Dia ada GPS. Location. Tepat dia akan masuk kandang dia balik. Mana tempat dia bertelur, mana tempat breeding ni, dia akan balik situ. Tuan nak beli satu sepasang, saya jual dia kata. Itu biasa punya. Kalau kualiti baiknya, ada yang seko sampai 5,000. Ada yang 500,000 pun ada. Tapi baka dia boleh orang negara. Dia boleh terbang balik ke sarang 1,000 km. Manjung ni kalau lepas Sabah Sarawak dia balik. Dia boleh lepas lautan pun tak apa. Dia balik. Just only take one day. Kalau jauh lah. Kalau takat masjid tu 5 minit, 3 minit kita lepas sana, dia dah sampai, kita tak sampai lagi. Pakailah hulu tu berapa jam. Kereta pun kadang kita balik tak sampai lagi, dia sampai dah. Dia ikut udara, bukan ada halangan jalan raya gitu kan. Dia boleh GPS dia direct. Ada makhluk yang Allah Ta'ala buat itu. Best tuan-tuan tengok dia balik kan. Atau kena PM tepi kalau tuan-tuan nak beli. Saja saya melawak itu. Saya nak sebut satu, ada minat bela binatang. Dulu rebah ayam saya, kalau dia semua masuk reban, tutup pagi-pagi tu, dia riuh lah. Buka tu, keluar. Best tuan-tuan tengok. Lah ni tak ada tutup tu lah. Atas pokok apa semua dia tidur. Macam mana pun nak sebut. Ini keindahan bela binatang. Berehat dan juga ketika kamu mau keluar daripada waktu pagi. Jadi tujuan dia nak buat apa? La ilaha illallah. Tuan bayang nak kita tuan-tuan masuk Kuala Lumpur sesat tak? Burung balik tak sesat. Tu memang la ilaha illallah. Satu saya bela burung tu masa tu kan. Antaranya Allah. Dan kata dia, binatang-binatang itu pula membawa barang-barang yang kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya, melainkan dengan menanggung susah payah. Yang ni antara manfaat binatang Allah Ta'ala bagi jadi. Wa tahmilu asqalakum. Binatang ni ada antaranya, bila kita bela, dia boleh bawa bebanan-bebanan untuk kita bermusafir. Yang ni pun disebah dulu lah, binatang lah. Bahkan binatang ni, kalau nak lawan dengan kenderaan yang kita buat, binatang hebat lagi. Kalau 4-wheel drive, dia ada tempat yang dia boleh bawa. Ada jalan raya, tak apa. Tak ada jalan raya pun ada tempat. Tapi ada binatang, dia bukit gunung dia boleh panjat. Keledai. Macam-macam nama binatang, tambah yang kawasan pegunungan Alps, apa tu. Mereka memang ada binatang-binatang untuk bawa barang-barang macam ni. Tambah unta, antara binatang special padang pasir. Ribut pasir macam mana pun, dia tak payah pakai spek. Panas melampau macam mana pun waktu siang, dia tak akan rasa terseksa, kena terikat matahari. Malam sejuk, dingin macam mana pun, dia tak perlu selimut. Dan air dalam badan dia boleh tahan sebulan untuk tak payah minum. Makanan dia yang paling sedap adalah pokok kaktus yang berduri. Dia makan tak luka bibir. Perut dia boleh hadam makan pokok kaktus. Itu bayang tak? La ilaha illallah. Tujuan dia hak tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang Quran anjuran kita suruh pandang tu. Afala yang zuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Saya tak cadang nak syarah tu. Syarah ni pula kan. Okey, siap. Sekali lalu je. Sesungguhnya kata dia, Tuhan kamu amat melimpah belas kasihannya dan rahmatnya. Dan Allah Ta'ala bagi akal kat kita, yang binatang ni sekarang ni sampai dah tertinggal. Kita dah tak pakai. Kita pakai apa? Motor kita. Tetap juga dia sebenarnya makhluk Allah juga kan. Dan Allah Ta'ala bagi jadi makhluk yang tak bernyawa ni, batu, besi, macam-macam, plastik, apa dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi akal kat kita dan gunakan kepandaian yang Allah Ta'ala beri kat kita. Akal tu boleh menjana, berfikir macam mana teknologi. Tuan-tuan tengok, benda yang tak menyala boleh menyala untuk buat lampu, untuk membantu kita melihat malam misalnya. Undur mata tak ada belakang, tapi boleh ada kamera untuk ada sensor pula. Boleh kenal macam ni, jarak jauh. Siap ada sistem computerized lah, bagi tahu suhu air, minyak macam ni.
ada yang boleh sambung dengan internet terus. Boleh bagi tahu. Double line pun boleh potong. Nanti siapa? Make it faster. In front of you, there is a car. Boleh bagi tahu. Kereta ada berapa ni. More, faster. Boleh potong kan. Celah bukit pun boleh potong. Tapi kalau ada JPJ, kena saman aja. Tu. Saya double line. Saja saya usik itu sikit. Ada kereta yang teknologi sampai macam tu. Punya canggih. Siapa pergi jadi otak kita macam tu? La ilaha illallah. Cuma kita ni tengok kita nak duit, nak canggih, hutang, riba lah. Buat. Anggap habis perintah Allah Ta'ala. Ni masalah kita. Tengok kita canggih-canggih, tengok kenderaan bagus-bagus, macam mana? Kita tak kira dah syariat, mana halal, mana haram, mana betul, mana boleh, mana tak boleh. Ni masalah kita. Ni masalah kita. Tambah nak rujuk pada Allah Ta'ala, nak kenal la ilaha illallah. Payah kita. Yang ni yang masalah kat kita ni. Kita jatuh hati ke makhluk-makhluk, bahkan cinta makhluk, cinta dunia, cinta harta, cinta rumah, cinta. Ke Allah tak jatuh cinta. Saya sebut tu saya sekali lah tu. Tapi bila ada guru asuh kita ni, adalah break. Bila kita tak belajar, tak ada guru yang asuh kita, tuan. Kita sendiri adalah saksi di atas telajaknya kita. Kita tak boleh tarik handbrake tu. Bahkan jangan kata nak tarik handbrake. Tak ada apa-apa brake pun. Ajar, ikut je. Awal, ikut je nafsu. Mana nak terojah. Na'udzubillah. Dan kata dia, Allah Ta'ala menjadikan kuda dan bagal. Bagal ni bukan kamu lah. Saya nak urai pun bagal lah kan. Walhamir. Kuda, bagal, dan keldai. Untuk kamu menunggangnya dan menjadi perhiasan. Dan ia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi ada makhluk binatang yang Allah Ta'ala bagi jadi, ada yang sebagai bawa, ni ada yang sebagai perhiasan, dan ada makhluk yang kita tak kenal pun. Siap, saya nak syarah tu panjang. Saya cadang nak habis kan, masa dah 9 suku lah. Saya ingat baru pukul 8.45. Baca pilah sekali lalu kan, walaupun pasal hurai tu memang panjang kan, pasal tu, saya kadang-kadang ada bab-bab tu, kita rasa macam nak bagi laju je. Tambah kalau baca terjemah Quran ni tuan, baca, nak baca laju-laju tu, saya tak boleh dia. Dia jadi, rasa macam terkilan, baca sangkut-sangkut, baca teradap gitu je. Sekali laju juga, tengok. Boleh tak? Sikit lagi, insyaAllah. Dan kepada Allah Ta'ala jualah, kata dia, tertentunya urusan memberi panduan yang menerangkan jalan yang lurus. Wa 'alallahi qasdus sabil. Wa minha jair. Allah jualah yang dia saja tertentu urusan memberi panduan. Maksudnya nak bagi hidayat, memang tiada lain Allah saja. Tak ada siapa kongsi. Satu kita ni, dalam keadaan hati kita tak boleh kenal Allah Ta'ala, yang boleh buka hati kita ke Allah Ta'ala ni, Allah saja. Itu satu. Macam mana pun, kita ditaklif untuk mencari sabab. Sabab tu lah yang saya nak bicara tadi. Ngaji, berguru, jumpa, apa istilahnya, ada tindakan, susulan, usaha, ikhtiar, sabab, latihan, ilmu, mesti. Macam mana kita kata rezeki orang Ta'ala bagi, memanglah, tapi cari sabab rezeki. Macam tu hidayat, Allah bagi hidayat, pergi cari sabab hidayat. Dan kena jaga, jangan ada benda-benda yang boleh menghalang hidayat. Siap. Dan Allah lah yang menerangkan jalan yang lurus. Hakiki memang dia. Kat kita nisbah sabab ditaklif bagi betul jalan untuk dapat jalan lurus. Yang tu yang kena mengaji guru betul, kena pilih guru. Tuan-tuan salah pilih guru, sesat. Tak cari try nak. Cari guru-guru Wahabi, pergi tengok kuliah dia. Mula-mula tuan-tuan dengar, pelik. Lama-lama tuan-tuan lah pengikut setia dia. Ya, tak cari try. Saya cabar tu jangan pergi buat sungguh-sungguh pula. Dan di antara jalan-jalan yang dituju, ada yang terpesong dari kebenaran. Wa minha jair. Ada sebahagiannya nak pergi jalan lurus, terpesong. Ni yang kira nak cari agama ni kan, yang tak pergi sembahyang apa langsung tu. Ni dalam duk cari agama, duk pergi masjid, pergi mengaji, kuliah. Dalam pada tu pun terpesong juga. Dan dia ada sebab terpesong. Ada macam-macam sebab. Nak sebut tak kata, ada orang terpesong walaupun dalam duk mencari kebenaran. Satu, kat kita ni diperintahkan untuk cari kebenaran dengan bersungguh-sungguh.
Macam mana kita cari rezeki, kadang cari, kadang salah juga. Tak ambil benda yang salah. Dan wajib kena kenal apa yang salah, apa yang betul. Yang itulah kita akan dibicara akhirat esok. Dan jika ia kendaki, kalau Allah Ta'ala kendaki, tentulah ia memberi petunjuk kepada kamu sekaliannya. Kalau Allah Ta'ala nak, semua orang dapat hidayat. Betul? Tapi di atas pilihan dia. Dia nak bagi, siapa yang dia tak nak bagi. Itu hak dia. Yang tu memang kita akui ke Allah Ta'ala. Macam mana pun, dia bagi kita akal, dia bagi kita pedoman, ada depan kita ada guru, ada istilahnya jalan betul, ada jalan sesat. Pilihan kat kita. Macam saya sebut tadi lah kan, tuan-tuan nak duduk depan, tuan-tuan nak duduk belakang. Tuan-tuan nak duduk dalam ni, tuan-tuan nak tidur ke, nak ada buku catatan ke, tuan-tuan nak lena ke, tuan-tuan nak steam ke, tuan-tuan nak pekakkan telinga ke, nak tutup telinga ke, tuan-tuan nak tengok aib ke, itu adalah pilihan tuan-tuan. Tuan-tuan betul-betul nak hidayat ke, nak PM tepi ke, itu adalah di atas pilihan ni. Allah Ta'ala bagi kat kita, sampai kita seolah-olah mempunyai keupayaan mutlak dan ikhtiar mutlak. Dengar tu ayat tu. Kita memang tak ada mutlak punya, mesti kait dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri. Tapi di atas pilihan tu seolah-olah pilihan mutlak kat kita. Kau pilih jadi baik, kau jadi baik. Kau pilih jadi celaka, kau jadi celaka. Macam mana iblis. Siapa bagi jadi iblis jadi iblis? Allah, betul tak? Tapi salah ke Allah bagi jadi iblis? Apa pula salah Allah Ta'ala pula? Allah Ta'ala dah bagi pilihan kat iblis, suruh hormat Nabi Adam, sujud kat Nabi Adam, dia bagi tak penghormatan? Tak ada. Dia yang pilih saja. Pandang dari sisi hukum sabab-musabab, dengan ikhtiar telah beri pada dia, bulan tu selepas jadi kufur, dia minta panjang umur, Allah Ta'ala bagi panjang umur. Pilihan betul. Tengok atas jalan sabab, seolah-olah diberi pada kita kuasa mutlak, pilihan mutlak. Allah Ta'ala beri kat kita tu. Satu kat kita, diberi pilihan tu, seolah-olah macam ada kuasa mutlak. Yang ni yang kita nak faham tauhid. Buat, ikut apa yang kita usahakan, macam mana yang disuruh, jauhi apa dilarang. Dan bila boleh buat, tepat macam mana perintah dia, rujuk ke Allah Ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini tutup guru kita ajar tauhid. Nak lalu kehidupan tu. Yang itulah masuk ayat Quran. Dia kata, kalau Allah Ta'ala kendaki, dia boleh bagi petunjuk semua. Tapi walakin haqqal qawlu minni, kata Allah Ta'ala. Ketentuan dapat hidayat tak hidayat daripada Allah. Tapi jangan salahkan Allah Ta'ala di atas tak dapat hidayat. Pasal kita telah diberikan pilihan untuk cari sebab hidayat, tinggalkan sebab-sebab sesat. Ayat dia macam tu. Dialah yang telah menurunkan air daripada langit. Ini cerita hujan pula. Saya tak boleh ingat. Baca saya berhenti pukul 10. Kita berhenti itu, sambung pada ayat Quran nanti. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Kalau kita nak buat satu rumusan, semua kita bicara mengenai terjemahan yang daripada ayat Quran, menceritakan kejadian makhluk Allah Ta'ala bagi jadi ini. Semua makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi, kemas, ada hikmah, ada rahsia. Besar kata kunci dia apa? Semua tu supaya kita kenal, ni lah makhluk Allah. Allah yang bagi jadikan. Dia ada hikmah, ada rahsia. Sepatutnya kita mesti berhajat ke Allah Ta'ala. Tapi bila tengok makhluk, kita perlu hak ni, perlu makan, minum, nak ambil pakaian, buat bulu. Ada yang ambil ini, manfaat ni. Semua tu Allah Ta'ala bagi jadi untuk nisbah kemudahan kita. Dan yang bagi jadi tu Allah. Tengoknya makhluk, ingat Allah. Itu sepi dia macam tu. Tapi macam mana nak bagi lalu betul-betul? Mesti melalui proses ilmu, asuhan, didikan, pelajaran besar tuan, untuk kita dapat supaya macam mana nak tauhid Allah Ta'ala setiap masa. Itu kot kaya lalu. Soalan kalau ada sekitar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.